Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Hari tu kita dah habis part 1. Sebab ada yang mengadu cikgu, ada yang tak faham lagi, masih lagi tak faham. Tak apa. Ini part 1 boleh rujuk video. Kita banyak kepada penerangan sebenarnya sebab this one is finance kan. Finance ni dia ada banyak sangat term yang kita perlu faham dulu. Sebab kamu student kan. Student ni dia baru, kamu tak biasa main dengan benda-benda macam tu. So dia jadi macam susah sikit. Tapi tak apa. Kita learn slow. Okay, slow motion. Okay, so hari tu cikgu dah terang banyak benda berkaitan dengan saving, investment. Lepas tu kita masuk saving, cara nak mengira simple interest dan juga compound. Tak apa, nanti kita buat revision sikit. Okay, sekarang untuk part 2. This one is part 2 ya. Siapa yang masih lagi tak tengok part 1, pergi tengok dulu part 1. Nanti terkejut dengan term-term yang baru kamu tak faham. Okay, so sekarang ni kita nak masuk untuk part 2 ni. Cikgu cuma nak fokus kepada dua benda sahaja. Ini ROI, kita panggil return on investment. Dan juga this one is average cost per unit. Nak kira average cost per unit, dia kena dalam duit lah. Contoh RM, contoh RM1.70. Kita nak ambil average dia. Okey, nanti kita akan bincang lagi benda tu. Tak ada masalah. So, kita punya fokus hari ni apa dia? Nombor 1 ROI dan juga average cost per share. Okey, satu kita dah tengok satu benda yang kamu perlu tahu. Dia bawa investment untuk mengira ROI. Sebenarnya, dia tak semestinya on investment. Untuk saving pun kita boleh kira juga ROI dia sebenarnya. Okey, tanpa membuang masa, kita terus pergi kepada contoh. Sebab mungkin contoh dapat membantu kita. Okey, first kali, ini adalah example berkaitan dengan ROI. Sebelum itu, kita lupa. Kita kena ingat formula dia. Okey, anak-anakku sekalian. Okey, cikgu padam semua benda ni. Cikgu nak kamu hafal sekarang. Dia punya formula, ini ROI. Cikgu namakan dia ROI. Return on investment. Okey, return on investment ni apa dia? Dia sebenarnya macam evaluation. Kita nak tengok sama ada pelaburan kita ni bagus ke tak. Pelaburan kita ni ada untung ke tak. Okey, kalau ROI kita negatif, bermaksud kita rugi banyak dan kita supposed to stop lah the investment. Rugilah, kamu nak invest untuk bagi duit kamu jadi berbunga-bunga. Tapi, dah dapat negative profit. So, kita kena hentikan lah. So itulah maksud ROI tu. Kita kena measure dulu. Selalunya ROI ni kita measure dekat at the end of the investment lah, selalunya. Kita tak boleh measure dia di tengah-tengah. Tengah-tengah nak invest, kita dah kira ROI kita kan. Tak boleh. Sebenarnya bila tunggu sampai satu tahap, kita dah dapat balik semua benda. Contoh, baru kita boleh mengira ROI. Boleh faham ke tak? Okey, ROI apa lagi? Return on investment, the ratio of profit or loss. Kena tahu, against the value of the initial investment. So, dia total return, sama ada positif ataupun negatif. Kalau negatif tu akan jadi tak bagus lah. Kalau positif tu bagus, kamu boleh teruskan investment. Nanti kita boleh kira berapa dia persen. Contohlah, ROI 1 ni kita buat investment, ROI 2 kita buat investment. Dua benda lah kita buat investment. Contoh ROI 1 ni, dia dapat keuntungan 58%. Contoh ROI dia, ni ROI dia. So, ROI yang kedua ni 48. So, mana yang kita perlu teruskan? So, this one is very good. Maknanya bagus lah. So, kita kena teruskan dengan investment sebab untung banyak dekat situ. Itu maksud ROI. Boleh faham? Investment is often affected by the uncertainty factor. Contohlah, kamu investment, tiba-tiba ada beberapa faktor yang boleh menjatuhkan kamu punya ROI. Nanti kita akan bincang, tengok pada soalan. Kamu akan lebih faham. Okey? Untuk yang ini pula, average cost ni, dia punya formula adalah yang ini. Investment amount. Ingat investment amount bahagi dengan number of unit share own. Nanti kita akan kira. Ikut je formula. Just follow the formula. Boleh? Okey, sekarang kita pergi tengok contoh. Baru betul. Example 5. Okey. Nanti cikgu bagi tahu cara nak mengira dengan mudah dekat sini. Example 5, cikgu baca dulu. Siva invested 10,000 unit in a unit trust. This one unit trust, kita dah cakap dah, kita dah belajar dah dalam part 1. Unit trust is a investment, which is RM1 per unit. Okay, no problem. After 1 year, tengok, dia dah habis measure semua sekali, baru dia boleh kira ROI. He sold all the unit trust with the price RM1.10 per unit. Within the holding period, unit trust A distributed dividend of 4%. Dia bagilah dividen kan. Kalau you nak pergi invest, you akan dapat dividen. Dividen tu macam dia bagilah you commission sikit. Contoh macam tu. Calculate the return of investment. Dia ada orang sebut return of investment pun boleh. Return on investment pun boleh sebenarnya. Tak ada masalah. Okey, sekarang ni cikgu ada beberapa perkara nak bagi tekankan dekat sini. So, okey, formula tadi, kalau tak ingat, kamu boleh guna apa yang cikgu guna sekarang. Yang ni cikgu menggunakan kaedah account. Nanti siapa-siapa yang nak masuk account tingkatan 4 nanti boleh lah. Kamu cuba-cuba cara cikgu ni. Okey, boleh tengok dulu. First kali kamu tengok je dulu. Sebelah sini kita panggil debit. Debit ni yang masuk, okey? Kredit kita letak sini. Kredit tu keluar. Ingat debit tu adalah benda-benda yang masuk. Kredit tu kalau keluar. Contohlah, ada orang bagi cikgu duit kan, RM1,200. So, cikgu nak masuk ke mana? Dia masuk dalam debit sebab cikgu dapat duit. Boleh faham? Okey, sekarang ni
Okey, sekarang ni kita baca dan kita masukkan. Kita baca dan kita masukkan. Boleh? Siva invested 10,000 unit. Unit ni kita tak nak lah. Kalau boleh kita nak dalam bentuk duit. Boleh? Okey, so kalau 10,000 unit in unit trust A, which is RM RM1 per unit. So bermaksud dia keluar duit 10,000. So saya nak tulis dalam bentuk duit. Baru dia betul. Kalau tulis dalam unit je tak betul lah. Okay, after 1 year, he sold all the unit trust with the price RM1.10. So bermaksud bila dia jual, dia ada 10,000 ni kan, 10,000 unit ni. Dia nak jual, bermaksud dia akan dapat berapa? Dia akan dapat 11,000. You setuju ke tak? 11,000 lah kan? Kamu darabkan 10,000 unit, darab dengan RM1.10. Macam tu. Kamu akan dapat 11,000. Boleh? Ini cikgu nak ambil dalam RM. Boleh? Sekarang dia tu. Okey, lagi apa lagi dia dapat? Kita dah baca sampai RM1.10 per unit. Okey. Within the holding period, okey, dalam masa setahun tu, unit trust A distributed dividend 4%. 4%, so kita ambil lah 4% daripada asal, daripada sini. Jangan ambil daripada 11,000 ni. Jangan ambil daripada 11K ni, tak mau 11K. Kita ambil daripada 10,000. So berapa kamu dapat? So kamu darablah 4%, tekan je kalkulator. 4 per 100 darab dengan 10,000. Kamu akan dapat. So dia akan dapat 400. 400 tu dapat ke kita yang keluar? Dia masuk kan? So sebenarnya dia masuk. So cikgu masuk kat sini 400. Boleh faham? So sekarang ni dah habis kan? Tak ada cerita dah dekat atas. So dia nak ROI. So ROI senang sahaja. Cikgu buat je macam ni. Cikgu tambahkan semua ni. Tambahkan sini akan jadi 11,400. 10,000. Untung ke rugi? Cikgu keluar banyak ke cikgu simpan banyak? Maksudnya kat sini sekarang ni untung. Untung tapi kita nak kira dah dalam percentage mengira ROI. So sekarang beza dia berapa? Boleh bagi tahu cikgu? 1,400. Betul? So 1,400 bahagi dengan berapa mak? 1,400. Bahagi dengan berapa? Bahagi dengan ini investment yang mula-mula ni, yang ni daripada sini. Jangan ambil daripada 11,000 ambil daripada 10,000. Boleh faham ke tidak? Okey, 10,000 kita darabkan dengan 100. Nanti kan boleh potong lah, potong. So dia akan jadi 14%. So ROI ni bagus ke tak? Bagus, teruskan. Kalau dia nak compare, kalau satu lagi kita punya investment boleh sampai 58, lagilah bagus. So kita fokus yang itu saja, 58. So 14 ni kira kacang-kacang lah, makan kacang lah. Sikit-sikit. Okey, boleh faham yang itu. Sekarang kita pergi lanjut kepada example number 6. In 2010, okey, ni nak tanya soalan ni, calculate the return. Okey, dia nak return on investment nampak kat sini dia sebut. So cikgu terus buat terus apa yang masuk dan apa yang keluar. So tarik ke mana ni? Tarik ke sini lah boleh Boleh nampak macam ni. Okey, sini debit, ingat, sini kredit. Ni cikgu ajar cara cikgu senang sikit lah. Pada tahun 2010, Mr. Fong bought a terrace house at price. Ni terrace house, dia berkaitan dengan apa tu? Dia berkaitan dengan, apa tu? Apa kita panggil tu? Investment real estate. Dia jual beli rumah lah, maksudnya macam tu. Okey, so dia beli price 350,000. Dia beli guna apa rasa-rasa? Rasa-rasa dia beli guna apa 350,000? Dia pinjam bank. Dia mana ada duit banyak tu? So dia kena pinjam bank. He declare, okey cikgu letak sini 350. Maknanya dia beli kan 350. Okey, nanti kita akan tengok lagi. He clear 10% down payment. Sebelum kita beli rumah, kita kena bayar cash. Tu sebenarnya cash. Ataupun nak buat pinjaman pun boleh juga. Kalau ada cash, kena bayar 35,000. So dia keluar lagi. Okey, boleh faham yang itu? During the purchase. After 10 years, 10 tahun kan, 2020, he sold the house at the market price 540. Dia jual 540 tu. So rumah memang dia akan naik. Sebab tu orang suggest kalau nak invest rumah. Sebab rumah sekarang beli contoh 100,000, nanti 10 tahun dia jadi 300,000. So dia berlipat-lipat kamu akan untung. So dekat sini 540 nak masuk mana? Cikgu masuk sini. Setuju? Ni semua dalam RM ya. Cikgu letak dalam M. Okey. The loan amount amortized the bank amounting 400,000. So maksud dia apa tu? Maksudnya sebenarnya yang kamu pinjam tadi 350 tadi, sebenarnya bukan kamu pinjam 360. Kamu kena bayar berapa? Kamu kena bayar 400. Tu maksud dia. Sinilah ataupun masuk sini, cikgu remain kat sini. Apa ni? Okey, ni tuan. 350,000. Okey, cikgu sebenarnya 400. 400 ni apa? Inilah yang kamu bayar kat bank. So dia adalah 50 adalah dia punya interest. Ini kita panggil interest expense. So cikgu masuklah kat sini. 50. Okey, satu lagi cikgu nak cakap, apa yang dalam mengira ROI semua termasuk kan. Kamu punya interest pun kena kira juga. Lagi apa lagi? Ada expenses. Expenses ni adalah apa? Expenses ni adalah belanja, apa-apa belanja pun. Nanti kita akan tunjuk contoh belanja ya. Okey, 400,000. So cikgu tambah sini, ini adalah dia punya interest kena dengan bank.
Dia bukan 350 pinjam kena bayar 350, dia kena bayar 400. So during the period he managed to earn a rent. Rupanya rumah tu dia bagi sewa, lepas dia beli, dia bagi sewa. So dalam masa 10 tahun tu dia berjaya collect berapa? 80k. So sebenarnya 80k tu dia termasuk. Itu maksud dia. Given other expenses incurred 10,000. So cikgu masuk dekat sini. Apa dia maksud dia 10,000? Contohlah, dia bagi orang sewa, tiba-tiba ada pula lah paip pecah. Tiba-tiba apa lagi? Ada meja, benda apa? Contoh macam anai-anai, rumah dia penuh pula. So dia semua tu adalah satu belanja untuk dia, kos dia. So dia kena bayar semua benda tu. Boleh faham ke tak? Okey, boleh. So inilah dia punya semua total expenses dia dengan yang masuk ke dalam dia. Sekarang kita boleh kira. Dah habis cerita kan? Cerita dah sampai habis. So baru kita tambah. So this one kita akan dapat berapa? Tolong cikgu. 620, betul? 620. Sini berapa? 445,000. Betul ke ni? Betul kot. Cuba tolong cikgu tambah. 400, betul-betul. 445. So sekarang nak kira ROI tadi kena ambil apa? Sekarang ni 445 keluar. Yang ni yang masuk dalam poket. Bayangkanlah dia masuk dalam poket kamu. So sebenarnya kita boleh tolak saja berapa yang kita untung sebenarnya kan. Cuba cikgu kira tolak dengan 445,000. So akan jadi 175,000. Bahagi dengan berapa? Bahagi dengan apa? Bahagi dengan apa tadi dia punya formula. Kita tengok balik kalau tak lupa dah. Bahagi dengan the value of initial investment. So kita nak bahagi dengan berapa? Initial balance investment ni sebenarnya tadi berapa? 350,000. Boleh nampak tak? Kita tu dah dapat 100. Kamu akan dapat jawapan. This is half, so 50%. So ini adalah keuntungan yang lebih baik daripada yang soalan nombor 5 tadi. So kenapa kita nak lepaskan peluang untuk terus berinvest dalam real estate, dalam jual beli rumah? Kenapa? Okay, soalan A dah settle. If Mr. Fong sold the house after 15 years, ini 10 tahun kan? Kalau dia jual rumah 15 tahun dan it is found that the population of the area is growing, bermaksud ada mall. Tiba-tiba pula ada apa? Tesco dah tukar nama. Apa nama dia sekarang? Lotus. Lotus Store. Contoh, Ion pula naik lagi. Ada 2-3 biji dekat situ. Contoh. So tempat tu membangun. Ada pula theme park dekat situ kan. Explain the factor that will affect the return and the implication. So bermaksud, kalau dia jual lagi 15 tahun, dia akan mendapat lebih. Boleh faham? So dia akan dapat lebih lagi sebenarnya. Dia akan dapat keuntungan yang lebih sebab setiap tahun rumah tu akan naik. Okey, ayat yang paling proper macam ni. The population growth will increase the demand. Demand tempat tu akan jadi mahal lah rumah tempat tu kan. Semua seronok kan. Ada Ion, ada macam-macam ada kan. Ada theme park. Thus, the price of the house will increase and the return will increase too. Itu dia punya elaboration. Dia punya explanation yang paling tepat. Okey, dah faham dekat sini. So sekarang kita pergi kepada example terus. Pergi number 8. Okay, number 8. Ini adalah berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan average cost. Ni kita masukkan, kita cikgu ambil lah formula kat atas tadi. Takut kamu terlupa formula dia kan. So kita ambil, sebenarnya average cost, formula dia adalah investment amount. Ni kena ingat Ni cikgu tak boleh tolong kamu. Nanti kita akan cerita apa maksud dia ni. Bahagi dengan number of share. So ini dia punya kalau dia nak minta average cost. Ini formula dia yang kamu kena faham. Okay, boleh kita proceed? Boleh? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Every month, Encik Maslan bought unit trust K worth 300. Every month every month. Selama berapa tahun? After a year. So first kali kena faham, sebulan dia beli 300. So kalau 300 darablah dengan 12. Kamu akan dapat berapa? 300 darab 12. Cuba tekan kalkulator saya untuk cikgu. 300 darab 12. Kira cepat. Okay, 3,600. So dalam masa setahun dia melaburkan 3,600. It's found that the total unit trust he has is 4,800 unit. Unit ni maksudnya number of share lah. Boleh. Number of share dia adalah 4,800. Atas adalah investment amount. Inilah investment amount dia. So kamu akan dapat jawapan nanti 0.75. Betul tak? Cuba kira 3,600 bagi dengan 4,800. So dapat 0.75. Okay, average cost tu maksudnya kena dalam ringgit. So kena hati-hati yang itu. Boleh faham? Formula ni kita ambil, kita tepe untuk soalan seterusnya. Takut lupa kan? Okay, kita tarik. Okay, kita pergi kepada soalan seterusnya. Cikgu letak sini pula. Kita variety sikit kita punya cara pembelajaran kita hari ni. Okay, sekarang ni kita pergi kepada soalan nombor 9. Boleh nampak semua? Encik Ramli invest 16,000 in share A according to the month as in following table with the same amount.
of money. Calculate the average cost. So, cikgu dah sediakan terus formula. Okay, investment. Investment amount dekat atas ni boleh letak dah ke? So, dah tulis dah. Maknanya dia adalah 16,000. Number of share. Ada ke number of share? Dia cuma bahagi yang ini saja. Nampak tak? Dia bagi ini bukan number of share. Ini dia punya harga dia. Dia nak number of share. So, macam mana sekarang nak buat? Bermaksud dekat sini. Cikgu padam cuba tengok betul-betul Bermaksud dia kata same amount of money. So, bermaksud dekat sini. Cikgu padam semua sekali. Okeylah, cikgu buat macam ni. Maknanya Februari RM1.90. Berapa dilaburkan? RM4,000. Ini lah maksud dia. Dia bahagi ni, bahagi 4 lah. So, Mei RM2. Sini pun RM 4,000 juga. Sini Jun pun berapa ni? 1.7. Ni pun 4,000 juga. Ni benda yang sama lah. Lagi November August lah. Subhanallah. Februari, Mei, August. Okay, sorry. Tak nampak. So, tak apalah. Boleh tengok juga kan. So, RM 4,000. Number of share macam mana nak cari? Number of share. Number of share sebenarnya kamu boleh cari. Ini dia formula dia. Number of share bermaksud dia adalah investment amount bahagi dengan apa? Terbalikkan sahaja. Bahagi dengan price per unit. Kamu akan dapat dia punya number of share. Dia main kod tu je. Senang je kan. Kamu boleh tengok sendiri. Kalau harga satu share tu RM2, darablah dengan berapa yang kamu beli. Contoh kamu beli adalah 10,000 unit contoh. So darablah akan dapatlah dia punya nilai. Maksud dia macam tu. So sekarang ni kita ambil investment amount yang ni. Kita bahagi dengan ni. 4,000 bahagi dengan RM2. Ini bahagi dengan 1.7. Yang ni kita bahagi dengan ni. Nanti kita tambahkan semua sekali. Boleh cikgu padam yang ni dulu. So kita kira dulu boleh. Kita nak cari dia punya number of share. Number of share ni bukan ringgit Number berapa bilangan. Berapa bilangan pensel yang kamu beli? 10. Maksudnya macam tu je. So number of share. Bilangan pensel lah maksud dia. Lebih kurang lah. So kamu ambil 4,000. Kamu bahagi dengan RM90. Kamu akan dapat 2105. Ini share. Kena faham yang tu. Yang ni berapa? 2,000. Yang ni berapa? 2352. Yang ni sama dengan 2666. Kamu boleh jadikan dia whole number. Kalau ada point-point tu kasih keluar. Tak mampu tak apa. So sekarang kita tambahkan semua ni. Ini tambah dengan ni, tambah dengan ni, tambah dengan ni. Kita akan dapat number of share. Untuk semua sekali. So sekarang cikgu tambahkan jadi 9123. So cikgu bahagilah dengan 9123. Sudah cikgu dapatlah jawapan. RM RM1.75. Okay. Boleh faham yang itu? Nombor 9 dah kita ni. Nombor 1 dah settle. Explain the benefit of Encik Ramli purchase A according to certain months with the same amount of money. So kita tengok kita tengok ni. Apa yang kita boleh buat conclusion? Bila RM1.9, bila RM2, bila harganya RM1.7, bila RM1.50. So dekat sini yang paling tepat sekali kita boleh cakap Encik Ramli can reduce the average cost per share and the risk of loss. So dia sepatutnya dia kena fokus lah. Dia maksud dia explain the benefit dia. So dia dapat tahu macam mana dia dapat tahu share dia boleh cakap apa, boleh avoid risk tu. Risk ni risiko dia. Dia boleh avoid risiko dia kalau dia beli time mahal pula. Rugilah dia kan. Dia ada 4,000. So mana yang paling bagus? Bulan mana yang paling bagus? Sebenarnya yang ini paling bagus. Contohlah ini paling murah sekali dia beli kan. Maknanya dia untung lah. So daripada situ dia boleh nampak. Okay, sebab dia segregate lah. Yang mana bulan yang paling bagus. So bermaksud explain the benefit of purchase by month. Nampak ni? Certain month. Nampak ni? Dia tulis ni. Disuruh compare kan month. So dia boleh senang untuk dia membanding risiko pada setiap bulan. Itu ayat yang terbaik sebenarnya. Okay, no problem. Nanti kamu akan buat latihan lagi. Kamu akan nampak lagi. Okay, sekarang kita terus pergi kepada nombor 10. Boleh nampak tak ni? Boleh ya? Okay, kita pergi kepada soalan nombor 10. Kita baca dulu. Encik Rahman and Encik Amir have 600,000. They invest 600,000. They invest the money as follow. Ingat, cikgu cakap tadi juga, ROI tadi, dia tak semestinya untuk investment. Cikgu ada cakap tadi, mula-mula tadi. Sebenarnya, ROI ni kita boleh kira juga untuk saving pun boleh. Sebab dia dapat untung kan. So, apa masalah sekarang? Tiada masalah. So, boleh tak kita kira satu-satu? Okey, cikgu buat cikgu punya ROI punya cara. Cikgu buat je, tak apa. Kita tengok macam mana. Boleh dapat ke tak boleh dapat. Kita pergi Encik Rahman dulu boleh? Ini Rahman, ini Encik Amir. Apa yang dibuat oleh Encik Rahman? Encik Rahman save 600,000 in fixed deposit. Ini adalah saving. With interest rate dia akan dapat daripada bank 4% per annum and compounded every half year. Okay, yang ini adalah compounded. Kan, memanglah kalau saving yang saving yang biasa tu, bukan fixed saving, apa nama dia? Saving, kita panggil dia saving account dulu kan. Kita akan dapat
dia akan kira simple interest. So this one fixed deposit, cikgu ada terang dekat part 1, dia akan menggunakan compounded. Dia akan gunakan bukan simple interest, dia akan jadi compounded interest. Boleh? So kita kena keluarkan formula compound dulu. Boleh tak kita ingat balik, kita recall balik formula compound tu apa? Boleh. Apa dia formula dia? Formula dia adalah MV, cikgu ulang balik. Principal 1 plus apa? Rate over N, ini adalah NT. Okey, kita masukkan satu apa? Dia punya principal, cikgu masukkan 600K. Okey, betul. Lagi apa dia dapat? Okey, kita tambah dulu. Tambah 1 tambah. Interest dia berapa? 4/100. 0.04. N. Kita tengok N ni ramai orang keliru. N. Okey, bila disebut apa? Every year. Contoh dia tak bagi tahu pun. Every year bermaksud N kita adalah 1. Bila dia sebut contoh sini half year, bila dia sebut half year bermaksud dia adalah N dia adalah 2. Boleh faham? So yang ketiga pula contoh dia kata quarter. Quarter adalah N sama dengan 4. Kalau dia kata monthly, sebulan-sebulan, dia senang cerita macam ni lah. Okey, bayarlah. Gaji dibayar setahun sekali. Ni setahun sekali. Gaji dia dibayar 2 kali setahun. Faham tak? Gaji dia dibayar 4 kali dalam masa setahun. Kalau monthly, maknanya 12 kali. Yang ini ramai keliru, ramai student yang tanya cikgu. Macam mana nak determine the value of N? Berapa N? So, N dia itu saja dia main. Okey lah. Macam kita cakap tadi lah. Berapa kali gaji kamu dapat kalau dikata monthly? So, 12 kali lah. Maksudnya macam tu. Boleh faham yang tu? Cikgu padam yang ni. Ini sangat penting. So, tengok dulu. Recall. Slow. Dan kita masuk. N dia berapa sekarang? Half year supposed to be 2. Dia 2 dekat sini. T berapa? Ada tak dia cakap berapa tahun? Dia tak ada bagi tahu berapa tahun. Kena baca juga betul-betul. Kalau dia kata 10 tahun, kena ikutlah 10 tahun. So, sekarang ni dia kata maknanya dia nak cerita 1 tahun sahaja. So, nanti kamu akan dapat jawapan. Dia punya NV akan dapat berapa? 624,240. Bermaksud yang ni kamu dapat ke? Kamu keluar? Kamu dapat. So, cikgu masukkan sini. RM 624,240. Okey, yang kamu keluar berapa? 600,000. Dia masuk dia macam ni. So, berapa beza dia? Beza dia cuma, kita boleh terus kira ROI. Berapa beza dia? Beza dia adalah 24,240 bahagi dengan 600,000. Boleh? Bagi yang asal punya investment, darab dengan 100. Nanti kamu akan dapat dia punya percentage. Percentage dia berapa? Tolong kira 4.04%. Ini ROI dia. Untuk Encik Rahman. Boleh, sekarang kita pergi Cik Amir lah. Takut dia keliru, kita buat kat sini Cik Amir punya. Cik Amir jatuh dalam parit. Cik Nona. Okey, kita pergi. Kita padam ini. Dah settle. Cik Rahman, Alhamdulillah. Cik Amir bought a unit of a condominium at the price 600,000. And, okay, 600,000 kat sini lah. Dia beli kan? Okay, RM 600,000 and managed to earn around 3,000 per month. So, 3,000 tu berapa? Darablah dengan 12. Sebab ni kita nak kira, nak compare setahun sahaja. So, 3,000 darab dengan 12, kita akan dapat RM 36,000. Boleh? Boleh tak tengok? So, berapa keuntungan dia? Maknanya sekarang ni, okey, sekarang ni, untuk kes yang ni, dia masih lagi membayar kepada bank. 600,000 ni, dia bayar ke bank sebenarnya. So, sebenarnya untuk yang kes ni, sebenarnya kita tak boleh sangat nak measure dia punya ROI. Sebab ROI ni, untuk yang di hujung saja yang kita kata. So, sepatutnya macam ni lah cerita dia. Okey, sepatutnya kita boleh tukar sikit. So, kita boleh cakap keuntungan dia adalah 36,000. Sebenarnya kita tak boleh kira habis pun sebenarnya kat sini kan. So, kita bahagi dengan dia punya initial investment. Nanti kamu akan dapat jawapan. Dia akan dapat darab 100 ROI sama dengan 6%. Okey, sekarang ni dia nak compare untuk setahun saja. Maknanya Cik Amir tu tak jual pun lagi. Maknanya kita boleh cerita juga macam tu. Okey, boleh tak faham kat sini? So, antara dua ni, mana ROI yang lagi bagus? So, ROI Encik Amir lagi bagus. Thus, kita boleh buat conclusion. Who is a wise investor? So, Encik Amir. Kita boleh kira juga macam tu. Walaupun dia tak jual lagi rumah dia. Ada certain factor lah. Kita boleh kira juga ROI. Tapi ROI ni tak digalakkan untuk dikira di tengah-tengah. Evaluation dia mungkinlah terbaik bila di hujung. Okey? Boleh ke tidak? Boleh ke tidak? Kita sambung boleh lagi? Okey, yang ni kita nak perkuatkan lagi kita punya knowledge regarding apa dia? Saving yang kita dah belajar dekat part 1 dengan investment. Wih, nampak ke tulisan tu? Okey, kita kecilkan sikit. Terlalu besar. Okey, saving investment. Lepas tu kita masuk tadi apa? Kira ROI.
Dengan kira apa satu lagi tadi? Cepat. Kira apa? Average cost. Kita dah habis ini. Nanti mungkin last part 3 baru kita akan masuk. Part 3 baru kita akan masuk regarding credit debit. Credit debit. Tak apa. Don't worry. Senang saja. Credit debit tu maksudnya apa? Mungkin credit card. Tak tahu. Kita tengok nanti. Okey, sekarang cikgu nak just massage. Kita nak buat latihan-latihan sendiri. Kita akan terangkan. Mungkin ada benda yang baru kita jumpa, kita tak tahu. Okay, kita go through the formative practice 3.1. Cikgu suka tertarik dengan buku ni, so cikgu ambil. Classify each of the following into a saving and investment. Which is saving, which is investment. Ada yang terang lagi bersulur dan ada yang masih lagi tak bersulur sebab kita tak pernah sentuh sebelum ni. Okay, share. Nak tulis apa ni? Share adalah investment. Saving, mestilah ada saving. Bond, foreign currency. Foreign currency ni sebenarnya dia adalah investment. Investment. Okay. Dia adalah share. Share juga. Dia bukan unit trust. Dia share juga. So, bond pun adalah sesuatu apa? Saving ke investment? Sebenarnya dia adalah investment. Okay, kalau nak cerita sikit pasal bond. Cikgu boleh cerita sikit lah pasal bond. Apa yang cikgu tahu kalau siapa yang tak tahu. Bond ni adalah satu macam perjanjian. Memanglah cikgu, bond kan perjanjian. Okay, dia macam satu perjanjian untuk lebih kepada security. Boleh? Faham tak? Security. Cikgu bagi contoh mudah lah. Dia sebenarnya ada banyak contoh. So, cikgu tertarik dengan satu contoh ni. Contoh, kamu tahu tak? Kontraktor. Kerja kontraktor. Yang buat bangunan kan? Dia nak kena kontraktor. Contoh. Faham? Dia nak buat projek. Contoh. Dia nak buat projek. So, dia menggunakan duit. Salah satu yang wajib dia orang buat adalah dengan dia beli bond. Supaya apa dia beli bond? Sebab yang orang cakap apa, yang orang atasan tu, contohlah dia tengah-tengah buat bangunan satu lah, tahfiz besar kan, contoh satu sekolah tahfiz. Tiba-tiba kontraktor tu lari. Adalah certain persen dia lah. Dia kena bayar, maknanya bond, tapi dia akan bagi interest kalau kamu dapat, contoh. Ni bagi contoh yang mudah lah. So sebenarnya, apakah tujuan bond ni? Dalam business contractor, bond ni macam satu ikat janji untuk kamu tak lari. So dia more safety. Itu maksud dia. Dalam perbankan pun sama juga. Bond ni adalah satu benda yang kamu akan dapat interest juga nanti. Ataupun satu contoh lain, cikgu bagi satu contoh terfikir di kepala pula. Contohlah, kamu memang company besar. Company kamu namanya company kan. Nama pun company. Company besar. Tulisan huruf pun besar. Kamu nak buat satu projek harga 10 million. Contoh. Contoh. So sekarang ni kamu tak ada duit. Rather kamu pinjam dekat bank ataupun kamu wujudkan bond. Bond ni orang akan bayar dekat kamu. Kamu cakap okey lah sekian kalau dapat untung macam ni aku akan bagi kau kan 5%. So orang pun ramai invest lah untuk dia punya projek. So rather daripada dia pinjam duit kat bank, dia pula kena bayar interest. Baik dia buka wujudkan bond ini. Boleh? Okey, kita stop bab bond, kita padam. Takut pening pula cerita pasal bond je. So kita padam ini. Okey, atas kita dah settle. Complete the following table with the calculation of simple interest. Simple interest adalah PRT, betul? So, kamu boleh kira. Ni principal, 2,000. Ni tunjuk contoh, 2,000. Rate dia berapa? Darab 1.5 per 100. Darab dengan time 3 tahun. Kamu dapat total interest dia. Boleh? Cuba kita buat juga satu. Ni kita recap sahaja 2,000 darab dengan 1.5 per 100. Okay, dah kira. Darab dengan 3. So, kamu akan dapat 90. Contoh. 90 adalah interest. Total saving bermaksud 2,000 tambah 90. So, akan jadi 2090. Yang bawah tu kamu boleh buat sendirilah. Sebenarnya dia pakai satu formula saja, PRT ni. Boleh. Puan Fatimah deposit 6,500 into a bank with 2.2 annual interest rate. Calculate the simple interest. Ni pun benda yang sama juga. Maknanya, cikgu masukkan je lah. Kamu kira boleh. PRT. Prinsipal dia 6500. Darab dengan rate dia berapa? 2.2 per 100. Jangan lupa per 100 ya. Annual interest rate. So, dia calculate the simple interest. End of third year. Dia nak apa ni? Total saving. Dia nak total saving. So, kamu darablah 3. Dia nak total saving. Okey lah, cikgu kira untuk kamu lah. 6500. Darab dengan 2.2. Bawah 100. Sebelah kanan darab 3. Dia akan dapat 429. 429 baru dia punya interest. Interest ini kita panggil interest earn yang kita dapat. Interest earn yang kita dapat daripada bank. So, 6500 tambah 429. So, akan jadi 6929. Boleh? Tak ada masalah yang ini? Boleh ada masalah? Tak ada. Okey, yang ni pula. Kita buat satu.
Kita buat satu. Ini ada Ini ingat monthly. N sama dengan berapa? 12. Annually berapa? N sama dengan 1. Kena faham yang itu. Terus masuk formula. Ini formula dia. Cikgu pakai pen hijau sebelah sini. Cikgu tunjuk. MV sama dengan berapa tadi? Cepat. Lupalah tu. MV sama dengan P1 plus apa? R over N. NT. So, cikgu masukkan terus boleh? Dia punya Hana deposit 12,000. 12,000 adalah principal. 1 tambah rate berapa? 5%. Cikgu tulis 0.05. Cikgu terus tulis persen kena bagi 100 dulu. 0.05. Dia punya N berapa? Sekarang nak kira yang satu monthly lah. N dia 12. Ini 12 darab dengan berapa tahun ni? Ada dia cakap? Okey, dia cakap 10 tahun. So 10 tahun. So boleh masuk saja formula ni, kamu akan dapat jawapan. Boleh? Boleh ke tak? So kita akan dapat jawapan nanti. Direct boleh dapat. Kalau annually maksudnya N sama dengan 1. Kalau monthly sama dengan N sama dengan 12. Okey, cikgu tak nak cerita banyak-banyak. Kamu yang kena buat latihan. Okey, calculate the return on investment. Okey, kita pergi satu lagi boleh? Sebelum kita habiskan kita punya cerita hari ni untuk part tu. Okey, kita pergi pada sini jap. Kita pergi ni, kita pergi sini pada cerita pasal apa ni? Pasal Aisyah. Okey. Aisyah used 7,000 to buy share of a company P in 2015. The company announced dividend. Okey, berapa dapat? Dia beli berapa? RM7,000. Ini duit bukannya unit. 7,000 to buy share company P in the year 2015. The company announced dividend 5%. So 5% berapa? Dia dapat lah kan? 5% bermaksud 0.05 darab dengan 7,000. So dia akan dapat 350. Tak apalah, tak ada masalah. Tak ada masalah. Dapat untung juga. While she was holding the share. After that, she sold all the share and received 7,800. Dia dapat lagi So cikgu masuk sini. Calculate the return on investment. Dia nak ROI. ROI sini cikgu dapat berapa ni? 8,150. Betul ke? Cikgu congak ni. 350 plus 7,800. 8,150 dengan 7,000. Berapa beza? Beza dia adalah 1,150. Betul. 8,150 tolak 7,000. So 1,150. So bahagi dengan 100. Bahagi dengan 7,000. Kamu akan bahagi 7,000. Kamu darab 100. Kamu akan dapat jawapan 16.43%. Okay, so dia punya ROI, return on investment dia 16.43. So baguslah untuk dia. Okay, rasanya tak ada masalah. Bawang pun sama juga. Dia nak return on investment. Kamu boleh ceritakan, kamu boleh buat. So holding cost tadi pun dah okay. So cikgu rasa itu saja untuk part 2. Nanti kita akan masuk part 3 pula dengan penuh senyuman. Cikgu buat TV macam ni pula dengan penuh senyuman. Cing! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.